Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sumaya binti Abdul Wahab dan video ini merupakan tugasan saya bagi subjek falsafah dan isu semasa. Dan apa yang saya nak cerita dalam video ini adalah mengenai seorang perempuan yang bernama Julia Pastrana. Dan apa yang menarik mengenai Julia Pastrana ni adalah dia digelar sebagai wanita kera ataupun wanita babun. Okey, kenapa dia digelar macam tu? So, sebelum kita mulakan kepada ceritanya, jom kita lihat serba sedikit latar belakang mengenai Julia Pastrana ini. Sumber yang pertama adalah dikatakan Julia Pastrana ni berasal daripada satu kelompok di Mexico, di mana kelompok ni mempunyai satu genetik yang sangat kuat. Kelompok ni memang mempunyai genetik badan yang sangat berbulu, muka yang berbulu dan menyerupai seperti seekor monyet. Dan katanya lah, kerabat ni, diorang punya nenek-nenek moyang dulu mempunyai hubungan dengan seekor orang hutan. So, begitulah wujudnya kerabat ni. So, ada seorang perempuan ni, nama dia Miss Espinosa. Dia ni mengaku yang dia ni kena colik dengan kaum kerabat Julia ni. So, dia pun dapat melarikan diri dengan membawa bersama-sama dengan Julia ni. Itu sumber yang pertama. So, sumber yang kedua adalah Julia ni memang kelahiran Mexico dan semasa lahir dia ni, dia memang ada penyakit yang diberi nama sebagai hypertrichosis acromegaly. So, penyakit ni akan menyebabkan di mana penghidap dia akan memiliki bulu di serata tubuhnya dan mempunyai bibir yang besar, rahang yang tidak normal, yang terjuru keluar sikit. So, keadaan ni yang menyebabkan dia nampak seperti seekor monyet ataupun babun. Okey, sampai situ saja pengenalannya. So, let's get to the story. Okey, pada mulanya Julia ni waktu kecil dia dah kehilangan ibu bapanya dan dia dibeli oleh pakcik dia. So, pakcik dia jual dia kepada pemerintah pada masa tu dan pemerintah tu pun beli Julia ni disebabkan dia rasa Julia ni menarik sebab penampilan dia seperti seekor monyet. Dan Julia pun bekerja lah di rumah pemerintah tu sebagai pembantu dan penghibur. So, sepanjang pekerjaan Julia di rumah pemerintah tu, dia dapat menguasai 3 bahasa dan dia boleh membaca serta menulis seperti manusia normal. Jadi, selepas usia Julia menganjak 20 tahun, dia meminta kebenaran kepada pemerintah tu untuk balik ke kampungnya di Mexico untuk mencari keluarga dia. So, pemerintah tu pun bersetuju dan membenarkan Julia balik. So, semasa perjalanan Julia ke Mexico, dia pun berjumpa dengan seorang lelaki bernama Emirates dan Emirates ni menawarkan Julia untuk bersama-sama membuat persembahan sarkas di Amerika. So, Emirates ni merupakan seorang pemilik sarkas dan Julia pun bersetuju untuk mengikut Emirates ni bersama-sama pergi ke Amerika untuk membuat persembahan. So, persembahan Julia yang pertama, apa yang dia buat adalah dia hanya menyanyi dan menari, tapi ramai sangat orang yang datang disebabkan diorang nak tengok keanehan yang ada pada Julia. Dan akhirnya Julia pun menjadi sangat terkenal dan dia pun meneruskan karirnya dalam membuat persembahan. Pada suatu hari ni, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Theodore, di mana Theodore ni menawarkan Julia untuk bekerja bersamanya. Dia mengajak Julia supaya menjadi selebriti di bawahnya dan dia akan menjadi manager kepada Julia. Dia juga memujuk Julia bahawa dia akan membuatkan Julia ni terkenal dan akhirnya Julia pun termakan oleh pujukan dia dan mengikut Theodore ni pergi ke Eropah untuk membuat persembahan mereka. So, setelah begitu banyak persembahan yang dilakukan, Theodore ni dia ada upah seorang doktor yang bernama Alexander untuk membuat diagnosis palsu terhadap Julia ni yang mengatakan Julia ni sebenarnya manusia hybrid, manusia campuran daripada manusia, di mana manusia campuran dengan haiwan. Macam tu lah, macam X-Men gitu. Supaya orang-orang yang datang persembahan tu percayalah. So, boleh nampak gah lagi lah persembahan diorang. So, selepas tu pun mereka pun memperoleh wang yang sangat banyak daripada persembahan tu. So, mereka pun merantau lah ke mana-mana tempat untuk buat persembahan. Tapi malangnya Julia ni dapat sedikit sahaja daripada hasil persembahannya. Selebihnya dinikmati oleh Theodore itu sendiri. So, selain itu juga adalah tak dapat sepenuhnya duit dia. Lepas tu dia tak diberi kebebasan untuk keluar. Kenapa dia tak diberi keluar rumah? Disebab atas alasan Theodore ni tak nak orang-orang yang lihat Julia ni secara percuma. So, benda ni akan efek kepada persembahan diorang nanti. Jadi Julia pun setujulah dan dia pun
ikutlah arahan si Jordan ni untuk duduk di rumah saja. And then ada satu hari ni ada seorang bangsawan yang ingin melamar Julia. Bukan bangsawan saja, malah sebelum tu ada lagi ramai lelaki yang nak kahwin dengan Julia tapi ditolak oleh Theodore. So Jordan ni nampak benda ni sebagai ancaman. So dia pun mengawini Julia tu sendiri untuk mengikat Julia ni supaya bersama-sama dengan dia sehinggalah akhir hayatnya. Tu bukan untuk kepentingan dia sendirilah yang pastinya. So Julia pun berkahwinlah dengan Theodore ni, dan pada 1959 Julia pun mengandung, dan pada 1960 Julia melahirkan seorang anak lelaki. Korang mesti tertanya kan, anak lelaki ni Persis Julia ataupun suami dia? Okey, jawapannya adalah dia Persis Julia. Dan selepas 2 hari melahirkan anak dia tu meninggal. And then Julia rasa tertekan dengan kehilangan anak dia. So dia pun selepas 5 hari melahirkan anak dia pun meninggal. So tak tahulah dia meninggal sebab dia depressed sangat sebab anak dia meninggal ke, ataupun sebab komplikasi dia melahirkan anak dia. So Theodore ni pun berasa sangat sedih sebab dia rasa kehilangan sumber pendapatan dia, bukan sebab dia cintakan Julia. Buktinya selepas Julia mati tu, selepas meninggal Julia dan anaknya, dia jual badan Julia dengan anak dia ni kepada seorang profesor di Moskow. So apa yang profesor ni buat dengan badan Julia dengan anak dia, profesor ni awet diorang letak kat sebuah kaca, lepas tu dia letak di sebuah universiti di Moskow. So Theodore pun tahu benda ni, dia pun pergi beli balik badan anak dengan isteri dia dengan harga yang lagi mahal lah daripada yang dia jual. Lepas tu dia pun eksibisikan badan anak dengan isteri ni. So siapa yang nak tengok boleh bayar dekat dia. So dia rasa sumber pendapatan dia dah ada balik lah maksudnya. So sumber pendapatan dia kiranya sudah kembali. So pada satu hari Theodore ni berjumpa dengan seorang perempuan bernama Mary, di mana Mary ni mempunyai penyakit yang sama seperti Julia, iaitu mempunyai badan yang berbulu dan muka seperti monyet, dan nasib yang sama menimpanya sebab berkahwin dengan Theodore ni. So Theodore ni dia jual Mary, lepas tu dapat duit daripada tu, dia rasa puas, dah rasa banyak sangat duit yang dia dah ada. So dia pun bersara dan berpindah ke kota yang lain. So selepas sekian lama dia dikabarkan gila kerana ada satu masa tu dia pergi ke tengah-tengah kota tu tanpa pakaian, lepas tu sambil mencampak-campakkan duit dia macam aku kaya macam tu lah. So Mary pun dengar pasal Theodore ni, so dia pun menghantar Theodore ni pergi ke hospital sakit jiwa, dan Theodore pun mati di hospital sakit jiwa tu. So sampai situ saja mengenai kisah gadis yang sangat sadis, iaitu Julia Pastrana, di mana dia dijadikan bahan eksploitasi oleh suaminya selama 153 tahun walaupun semasa hidup dan matinya. So sampai sini saja video saya. So if you guys suka dengan video ni, please hit the thumbs up button, and thank you for watching. Bye bye.